Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan lagi untuk tajuk yang seterusnya. InsyaAllah pada kali ini kita akan sentuh tentang sumber dan metodologi pengkajian ekonomi Islam. Okey, insyaAllah. Uh, dalam topik ini kita akan sentuh dua perkara. Pertama tentang metodologi dan kedua apakah sumber-sumber hukum dalam kajian ekonomi Islam. Ini adalah sedikit pendahuluan. Kita terus sahaja kepada isi penting yang kita akan bicarakan pada kali ini. Okey. Secara asasnya, manifestasi pemikiran ekonomi Islam adalah berasaskan tauhid, iaitu Allah pemilik mutlak sumber alam. Jadi kita dah bahaskan perkara ini bahawa kekayaan ataupun harta yang ada pada kita sekarang ini semuanya adalah titipan, hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik sebenar kepada harta-harta tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diberi pinjam. Hari ini kita dapat, esok mungkin dah kita tak dapat. Ataupun hari ini berada pada tangan kita, mungkin pada bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala minta balik semula kepada kita. Sebab tu dalam pengurusan harta ini, perkara yang wajib dilunaskan maka kena lunaskan. Sebagai contohnya bila tuan-tuan sudah bekerja sekarang ni, mungkin ada yang bekerja, ada yang belum bekerja. Daripada harta tersebut yang ada, yang wajib pertama sekali adalah untuk ditunaikan zakat sebagai contoh. Wajib. Zakat itu bahagian daripada harta kita tu bukan milik kita. Kita memang kena keluarkan. Secara umumnya zakat tu jumlahnya 2.5%. Itu secara asasnya. Itu yang wajib, yang sunat. Dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah ada ceritakan bagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidatina Aisyah. Satu hari keluarga baginda ada daging kambing, lebih kurang macam tu. Dan Sayyidatina Aisyah pun bahagi-bagikan bahagian-bahagian daging kambing yang ada pada keluarga Rasulullah SAW sebagaimana biasa. Bila Rasulullah tanya, apa lagi yang tinggal? Ada tak lagi bahagian yang tertinggal? Kata Sayyidatina Aisyah, semuanya telah dibahagikan kecuali beberapa bahagian di bahagian bahu daging kambing tersebut. Lalu Rasulullah SAW membetulkan pernyataan Sayyidatina Aisyah itu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya yang baki itu, baki yang tinggal, yang kita telah tinggalkan itu adalah semua yang kita bahagi itu. Yang kita bahagi itu semuanya, bahagi bahagian perutnya, bahagian kakinya, kepalanya, ataupun semua sekali daripada bahagian kambing tersebut adalah sesuatu yang telah kita infakkan dan kita punya sebenarnya. Itu adalah kita punya. Dan kita akan ambil nanti pada hari kiamat. Dan baki, yang ini bukan kita punya. Yang kita akan makan nanti. Mungkin daripada bahagian bahu ini kita akan makan dan akan habis. Itulah yang kita makan dan akan tidak ada tertinggalnya. Jadi Islam konsep dia macam tu. Maknanya yang kita simpan itu bukan milik kita. Yang kita sedekahkan itulah sebenarnya milik kita. Dalam konteks ini kita kena yakin bahawa pemilik sebenar harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wal Malik, dialah raja. Raja Malikul Mulk, raja segala raja. Pemilik pemilik kerajaan ini, pemilik dunia ini. Tu'izzu man tasha, yang boleh berikan nak meninggikan seseorang, wa tuzillu man tasha, menurunkan seseorang. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam bab infak ni mungkin saya boleh sentuh sedikit. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, may yuqridullaha qardan hasanan. Allah Ta'ala guna perkataan may yuqridullaha qardan hasanan. Siapa orang yang boleh memberi pinjam,
Allah Ta'ala guna perkataan qard. Qard maknanya pinjam. Ayat ini tuan-tuan kalau kita bacakan malu sungguh-sungguh pada Allah SWT. Allah Ta'ala memilih harta ni tapi Allah Ta'ala guna perkataan pinjam. Siapa orang yang boleh memberi pinjaman, beri pinjam harta tu ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala minta pinjam. Ini satu inilah satu motivasi kepada kita untuk kita berinfak pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, manusia adalah khalifah untuk mentadbir. Manusia adalah pentadbir. Manusia adalah pentadbir, bukan pemilik sebenar. Walaupun atas geran kereta ke geran rumah tu atas nama kita, tetapi yang hakikat sebenarnya kita adalah pentadbir kepada harta tersebut. Allah menjadikan sumber tabi'i dan nikmat untuk kemudahan manusia. Tujuan dia harta-harta tersebut ni adalah untuk kemudahan manusia. Sebagai mudahnya kita nanti dengan ada harta kita boleh melaksanakan kewajipan-kewajipan yang lain yang hakikatnya kita kena sembahyang, kita kena tunaikan zakat, tunaikan haji, berpuasa dan sebagainya. Dengan harta ini insya-Allah mudah untuk buat perkara-perkara tersebut. Kalau kita tidak ada harta, sebagai contohnya, macam mana kita nak bayar zakat? Okey, yang keempat, sumber hendaklah digunakan bagi memenuhi matlamat ubudiyah. Kena ingat asas kita. Allah SWT sebut dalam Quran, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini asas kita. Illa liya'budun. Illa liya'budun. Kita ini adalah hamba, ibad. Disebut ibadur rahman. Kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibad, hamba ini kemuncak ya tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tak suka perkataan hamba ni, rasa paling rendah, tetapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf dia sebagai hamba, ini suatu yang sangat besar. Dalam Quran sebut kalau orang tu dah nak menemui ajal, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala jemput kepada dia, Allah Ta'ala panggil dengan kepada dia apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Nampak? Allah Ta'ala guna fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu di kalangan hamba-Ku. Hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah Ta'ala. Fadkhuli fi, masuklah. Jiwa yang baik, masuk di kalangan hamba-Ku dan masuklah syurga-Ku. Kita kalau sedekah duitnya RM1, kena tulis nama dekat tempat sedekah tu, kita tulis apa? Hamba Allah, kan? Hamba Allah, ni biasa. Termasuklah saya yang cakap ni mungkin. Kita malu nak RM1 tu. Kalau RM10 kita tulis nama kita. Rizal contohnya. Nama kita. Hamba Allah ni kita rasa rendah sangat. Tapi sebenarnya hamba inilah makam yang tertinggi sebenarnya. Dan seterusnya, kenikmatan dunia hanya bersifat sementara bagi memenuhi keperluan akhirat dan kekal abadi. Kita tahu dunia hanyalah sementara, akhirat yang kekal selama-lamanya. Dunia hanyalah jabatan. Okey. Tuan-tuan, seterusnya ini penting. Ini penting tuan-tuan, belajar ekonomi ini sangat penting. Asas pemikiran ekonomi Islam. Untuk asas pemikiran ini, untuk mendapatkan sumber-sumber dan metodologi kepada pemikiran Islam ni, dia ada dua bahagian yang kita kena faham betul. Satu, nama dia disebutkan bahagian yang tetap. Satu lagi bahagian yang berubah. Bahagian yang tetap yang memang tidak boleh ubah, sumbernya kita akan dapatkan daripada mana? Daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ini kita tak boleh. Tetapi yang berubah dia adalah kaedah dan cara bagaimana itu. Kaedah, dia punya kaedah, tata cara dia tu, macam mana nak mengolah harta-harta tersebut, macam mana nak mengolah itu, boleh melalui dalil syarak, ijtihad ulama dan ijtihad ulama ataupun ulil amr, pemerintah kita. Ada ijtihad, ada ruang-ruang untuk berijtihad. Allah SWT sebelum dalam Quran, Kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba. Allah Ta'ala sebut secara umum, carilah yang halalan,
Halal, halalan tayyiba. Yang baik halal, kemudian yang baik halalan tayyiba. Itu. Tetapi apa yang halal tu? Itu terpulang ijtihadnya. Ada yang berniaga, ada yang bekerja makan gaji, ada yang ambil upah, ada yang macam-macam. Itu ijtihad masing-masing. Dan nanti kita akan huraikan lebih lanjut bagaimana pengolahan ini ya. Okey, secara sejarahnya, secara perkembangan tentang perkhususan nak cerita pasal ekonomi kalau ikutkan dulu tidak adalah kita yang khusus cerita pasal ekonomi ni. Bermulalah pada tahun 805 Masihi ataupun 203 Hijrah, barulah kitab khusus yang ceritakan pasal muamalah ni. Contohnya kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj karangan Imam Abu Yusuf pada zaman Harun al-Rashid. Kita tahu zaman al-Rashid zaman kegemilangan keilmuan di situlah bermulanya kitab-kitab yang menceritakan tentang ni. Okey. Metodologinya secara asasnya dalam bab ekonomi Islam ni kita akan mendapatkan sumber-sumber tersebut berdasarkan kepada disebutkan sebagai usul fiqh. Ilmu usul fiqh dalamnya ada kawaid fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah ini mestilah mengikut kepada maqasid syar'iyah. Okey, ada 3. Ilmu dia ilmu apa tuan-tuan? Ilmu fiqh, usulul fiqh. Usulul fiqh. Usul fiqh. Ilmu usulul fiqh. Ini ilmu khusus yang direka oleh ulama. Maknanya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak adalah Nabi tak sebutlah yang namanya usul fiqh, namanya ibadat, namanya jinayat, tidak. Tapi ulama-ulama yang terkemudian telah menamakan dengan nama usul fiqh. Dan di dalamnya terhasil kaedah-kaedah tertentu yang disebutkan sebagai qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah mesti berlandaskan kepada maqasid syar'iyah. Maqasidnya apa? Tujuan. Tujuan dia ada tujuan. Nanti kita akan pergi satu-satu Okey. Usul fiqh tu apa dia? Usul fiqh tadi saya sebut, iaitulah ilmu yang membahaskan mengenai kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum syarak. Macam mana kaedah dia? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, aqimus salah wa atuz zakah. Kan macam tu secara umum. Jadi ulama ambil dari dalil tu dibuatkan kaedah yang khusus macam mana kita nak ambil ilmu tersebut. Tadi kemudian daripada ilmu tadi terhasillah kawaid fiqh yang asas. Dia ada banyak kawaid fiqh ni tuan, lebih daripada 40. Antara yang besar-besar bila kita bicara pasal muamalat ini adalah yang ini. Antaranya adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Ini antara yang paling asas. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Ini yang paling asas. Jalbul masalih mesti ada datangkan masalih, mesti ada datangkan kebaikan. Sesuatu benda yang kita nak buat apa yang baru sekarang ni, ada nak buat dropship ke, nak buat food panda ke, kita nak buat apa multi level marketing ke, apa-apa benda tu. Ada persoalan yang pertama, adakah dia membawa kepada kebaikan, wadarul mafasid. Dan yang kedua, dia tercegah tak daripada kerosakan. Kita nak buat satu bisnes itu, adakah dia boleh mengundang kerosakan? Kalau mengundang kerosakan, itu tidak dibenarkan. Dan nanti ada lagi beberapa kaedah asas. Keyakinan, al-yaqin la yuzalu bisyak. Nanti kita akan belajar. Kemudaratan harus dinilai. Adat dapat dijalankan. Al-adah muhakkamah. Ini al-adah. Segala urusan bergantung kepada tujuan. Al-umur, disebutkan al-umur bimaqasidiha. Setiap satu tu bergantung kepada tujuan dia. Kenapa kita nak buat. Okey tuan-tuan. Nanti selepas ini kita akan sambung sedikit apakah yang dimaksudkan dengan maqasid syar'iyah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi